Sebab saya melihat selepas saja Majlis Pengampunan membuat keputusan dan sebagainya, masing-masing nak menunjuk mereka lah hero-nya. Mereka lah berjuang untuk Sri Najib dan macam-macam kenyataan. Sebab itu malam ini kita nak membicarakan. Terlebih dahulu, saya tak tahulah apa yang dibincangkan pelagak Majlis Tinggi. Tapi saya melihat bahawa isu yang ada di hadapan kita saat ini, yang menjadi tebaran di peringkat media sosial, seolah-olah UMNO ni tidak menyokong, tidak membantu Datuk Seri Najib dalam menghadapi isu-isu yang berkait tentang dirinya. Silakan Datuk Razlan. Okey, terima kasih Datuk Seri. Video tadi itu terjadinya 10 hari selepas kita kalah. Masa Datuk Ketua Pemuda ya? Masa tu saya Ketua Pemuda. 10 hari selepas kita kalah. Satu regular masa tu kita punya Ketua Penerangan Negeri. Dan ketika itu saya lihat tidak ada seorang pun yang berani pergi ke rumah Datuk Seri Najib. Oh gitu? Hilanglah, kawan pun hilang, siapa pun hilang dah, tak ada lah. Biasalah dia orang ni. Dengan Datuk Seri Rosmah berada di rumah masa tu lepas balik tarawih. So saya teringatkan dia macam mana keadaan dia. Kita datang, bukan kita datanglah, saya datang masa tu seorang. Dan saya lihat ada ramai wartawan tunggu di depan rumah. Lepas tu saya tengok ada pula polis yang buat macam house arrest. Ada kaunter polis dekat situ, diarahkan oleh masa tu siapa Singh ni? Amar Singh. Diarahkan Amar Singh untuk membuat kaunter house arrest dekat situ. So dia yang arahkan ni adalah Tun Dr. Mahathir masa tu dia Perdana Menteri lah. Baru menang. Pada ketika itu kita tengok tidak ada apa-apa charge pun. Tak ada apa-apa langsung orang cakap tuduhan. Tetapi Datuk Seri Najib pada ketika itu kami kalah. Tetapi kami telah dizalimi pada hari pertama kami kalah. Kita ni dizalimi oleh Tun Dr. Mahathir pada hari pertama kami kalah. Dia mempergunakan banyak kuasanya tanpa ada segan silu untuk menahan Datuk Seri Najib di rumah tanpa ada apa-apa pun kesalahan dan apa-apa charge. Waktu itu? Saya ingat kalau ikutkan last kali hari itu yang Datuk Seri Anwar PMX kita masuk penjara disebabkan salah guna kuasa. Actually Tun Dr. Mahathir kali ini kita dah boleh masukkan penjara. Menyalahgunakan kuasa beliau untuk mengarahkan polis membuat house arrest untuk Datuk Seri Najib. Itu boleh mempergunakan kuasa dia tanpa apa-apa sebab. Jadi bagi pandangan saya itu adalah perkara yang kita ini sebagai orang UMNO kita tahu bahawasanya setiap ahli UMNO yang dizalimi kita kena ke depan. Itu adalah tugasan saya sebagai Ketua Perdana Negeri masa ketika itu tanpa ada rasa takut. Masa tu semua orang ditekan dengan macam-macam, LSDN lah, polis lah, dengan dia punya siasatan ni lah, dengan mengugut dengan segala-galanya. Dengan Datuk pun kena siasat juga? Saya memang dah kena siasat daripada awal. Tapi Alhamdulillah lah pada ketika itu saya lihat dia cek macam-macam lah. Dia cek saya punya akaun lah, cek ni siapa budak Razlan ni apa semua kan. Tapi tak jumpa apa-apa lah. Sebab kita tidak ada melakukan apa-apa kesalahan dan kita tak perlu takut. Dan inilah perjuangan. Walaupun kita tidak perlu ke depan dalam waktu-waktu popular yang macam kita lihat orang yang menangguk air yang keruh ni kan. Kita buat dalam diam, tetapi apa yang kita nakkan, pembelaan itu kita kena bersama-sama dengan orang yang dizalimi. Terutamanya bekas pemimpin agung kita lah. Pada ketika itu, Datuk Seri Najib merupakan Presiden UMNO dan juga bekas Perdana Menteri yang banyak berjasa dengan negara. Tidak sebaiknya dilayan seperti itu. Jadi bagi pandangan saya, apa yang terjadi pada Datuk Seri Najib dan juga orang-orang UMNO pada ketika kami kalah tempoh hari amat zalim, amat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, tidak berperlembagaan. Ini adalah sistem orang cakap sistem penguasaan yang telah dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Muhyiddin Yassin dan rakan-rakannya lah. Jadi bagi pandangan saya untuk kita membetulkan semula sistem keadilan yang betul-betul tulus ini bukanlah satu perkara yang mudah dan bukanlah boleh dibuat dalam satu jangka masa yang pendek. Tak boleh. Itu sebab dalam masa yang kita lihat daripada kita kalah tempoh hari sampai ke hari ini, kita masih membetulkan sistem keadilan kita yang telah dirosakkan oleh Mahathir dan rakan-rakannya. Saya buka-buka saya dah mula panas. Saya tak tahulah, suasana dalam studio ni pun panas. Admin tak buka aircon ke admin? So, saya rasa panas ni. Admin tolonglah buka aircon sikit. Saya pun rasa panas juga. Sebab saya ini melayari apa kata Musharil Nazrin. Dia kata yang dah keluar tu atau dah kena tandang keluar daripada UMNO tu, tak payahlah nak bising-bising. Kes Datuk Najib. Dia kata korang semuanya parasit. Itu kata dia. Kata Edi Tahir, pemimpin UMNO keputusan dah keluar baru nak melalak. Jadi dalam panas-panas begini ni, admin tolonglah buka aircon sikit. Panas studio ni.
Saya nak tanya dekat saudara Gulam, sebab beliau juga bersama dalam kedudukan ini. Sebab saya melihat dalam keadaan sekarang hari ini, banyak pihak sudah cuba untuk menangguh, untuk mencari populariti, kononnya mereka membela, kerana ada pula lagi itu menekan bahawa keputusan adil ke tak adil dan sebagainya, mereka menangguh seolah-olah inilah masanya untuk mereka mencari publicity murahan dalam politik. Silakan saudara Nur Gulam. Dia sebenarnya begini ya. Ya. Masa Tok Lan bersama dengan kepimpinan di peringkat pemuda wilayah dan rakan-rakan pemuda Malaysia masa tu, kita ada lagi satu usaha yang kita buat. Usahanya kita dapatkan sejumlah dana 500,000 untuk kita bayar wang jaminan Datuk Seri Najib masa tu. Akaun Datuk Seri Najib tu dibekukan. Ya. Sebenarnya sebelum fenomena Bosku berlaku, dia ada fasa yang Datuk Seri Najib ni orang tak peduli. Fasa itulah yang diisikan oleh orang yang unsung hero. Unsung hero ni dia tak pernah popular mengatakan dialah orang yang champion pasal isu ataupun masalah Datuk Seri Najib. We are actually men behind the scene. Ya. You know, macam mana kita buat, macam mana kita usahakan. Tapi selepas fenomena Bosku ni, so saya terus terang kata, saya dengan Datuk Lan and the gang semua kita tarik diri. Sebab masa tu dah ada orang. Dah ada orang yang kononnya Hero. bukan hero, tapi orang yang menguruskan Datuk Seri Najib Tun Razak. So, tetapi saya nak bagi tahulah, walaupun kami mengundurkan diri ketika itu, tapi hubungan kami dengan Datuk Seri Najib selalu sentiasa ada. Datuk Seri Najib personally sebulan ataupun 2 bulan sekali panggil kita, bincang macam mana nak usahakan. Dan saya personally, wallahi, saya dengan Tok Lan, malah kadang-kadang Datuk Seri Najib ada teks dengan saya, teks dengan Tok Lan masa tu, ialah melalui pegawai dia kan. Saya boleh quote lah 2-3 orang pegawai dia macam Zaf, Muklis ni semua kan, minta Datuk Seri Najib nak makan rojak. So saya belilah rojak kat Jalan Kuching, makan dengan dia, bincang. Tapi kita not been seen orang yang berada di hadapan, kononnya dialah orang yang champion, orang yang betul-betul bawa isu-isu macam ni. So, bila datang suasana sekarang ni, kita boleh tengoklah pelbagai lah orang kan, karakter yang kata dia lah sebenarnya champion. But saya nak bagi tahulah, at the beginning of the stage, kita sendiri sebagai pemimpin, kita tengok macam mana pemimpin utama kita yang kawan dapat kontrak berjuta, yang menjadi menteri, yang menjadi segala-galanya dengan usaha dan juga jasa Datuk Seri Najib ni hilang. Ni saya touch, saya pernah orang kata tersentuh bila hari Datuk Lan bagi tahu dekat Datuk Seri Najib, boss, this is the only thing that we can assist you. Dia cakap, Gulam, Lan, kenapa buat benda ni pada kita, pada saya lah kan. Walaupun saya tak kenal awak, tak pernah bagi kontrak ke, tak pernah apa semua, jauh sebab kita ketua pemuda, bayangan dengan ketua-ketua bahagian dengan orang lain menteri. Tapi saya cakap, sir, you did so much for the party, for the nations, for the people. So ni orang kata just segelumit je jasa kita nak bagi. So I still remember ada satu lagi event, masa tu Tok Lan pun minta saya usahakan, ada satu sesi iaitu talk. Yang masanya talk tu lah first talk kita buat di Canter dekat Damansara. Masa tu Tok Lan minta saya uruskan. Masa tu tak ada orang pun nak berani jadi moderator. Tak ada ya? Tak ada. Tapi kalau panggil saya tak. Masa tu semua takut. Ya. Sampai saya terpaksa panggil anak perempuan saya sendiri menjadi moderator untuk Datuk Seri Najib Tun Razak. Masa itu? Yes. Bayangkan. Dan that first time yang kita buat talk tu, kita dapat hampir 35,000 live Datuk Seri Najib ni. So bila diorang tahu benda tu viral, don't start to cut down, and that's the start fenomena Bosku tu lah. Lepas fenomena Bosku tu, kita dah banyak ke belakang lah. So ni semua orang kata kita punya pengalaman dan sejarah lah, which is I think kita banyak bantu beliau. Dan kalau orang kata daripada awal UMNO ni tak pernah ambil tahu, kita sebagai pemimpin UMNO, orang-orang muda ni kita sebenarnya banyak yang kita buat, tapi secara diam, secara orang kata yang kita tak perlu nak heboh dan perlu wawarkan kepada masyarakat luar lah. So, paling penting Allah Ta'ala tahu apa usaha kita. Dan sehingga sekarang, ada benda-benda yang very sensitif yang kita buat. Malah
saya nak bagi tahu bila usaha-usaha kita buat tu tak menjadi, kita jadi kecewa. Adalah beberapa perkara yang kita usahakan tapi bila tak sampai apa yang kita mahu, so apa yang boleh kita buat? Ya. Sebab kita bukannya orang yang memerintah, kita cuma diperintah oleh orang.